Apabila kedatangan musuh-musuh
yang boleh diambil untuk memberi faedah kepada negara, lebih-lebih kepada kepentingan peribadi dan individu tertentu, maka inilah tujuan mereka datang. Dan di ujung sekali letakkan perkataan gospel. Gospel itu datang bukan sahaja nak merabut kemewahan dan kesenangan yang ada di bumi kita yang tercinta ini, bahkan yang nak dirangkul itulah kefahaman akidah, atau nak disebarkan akidah atau kefahaman mereka, supaya manusia boleh atau rakyat di sesuatu negara itu boleh sedikit demi sedikit tinggalkan agama nenek moyang mereka, atau agama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dipegang oleh rakyat Malaysia ketika itu, nak ganggu dan gugat akidah. Ini antara tujuan yang mereka ini datang. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita melihat kesan daripada peninggalan mereka. Tidak ada lagi sebarang penjajah di negeri kita, tidak ada lagi sebarang penjajah di negara kita, tetapi beberapa tinggalan mereka itu atau kesan daripada penjajahan psikologi mereka menyebabkan kesan-kesan itu dapat dirasai sehingga ke hari ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan jelas dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tarda 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti jejak agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikut kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepada kamu yakni hidayah, maka Allah tidak lagi melindung dan jadi penolong bagi kamu. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini antara tujuan mereka datang. Mereka tak akan senang selagi mana kita bukan ikut cara atau style minat dengan apa sahaja ideologi mereka. Mereka hanya akan tenang hanya apabila kita mengikut jejak langkah agama mereka sendiri. Sebab itu muslimin rahmati oleh Allah, apabila kita merenung kembali apa yang berlaku kepada 31 Ogos 1957, laungan keramat kemerdekaan dilakukan sebanyak 3 kali. Dan kalimah itu apabila dilakukan, dirasai oleh rakyat ketika itu betapa susah hidup bersama dengan penjajah Jepun, betapa susah setiap detik dilalui bersama Inggris dan Portugis. Dan laungan itu adalah laungan yang penuh keikhlasan, laungan itu adalah laungan yang penuh kepuasan di atas perjuangan yang telah dilakukan. Tetapi jangan kita lupa beberapa jasa para alim ulama yang bersama-sama untuk menetapkan apa yang berlaku kepada tanah itu. Yang pertama, jasa Tuan Guru ahli falak yang masyhur ketika itu, Syekh Abdullah Fahim, yang masjid besar yang ada kat Kepala Barat dinamakan sempena dengan nama dia. Bukan sikit jasa dia pada kemerdekaan negara, kerana dia adalah ahli falak yang ulung dan agung yang telah menetapkan tarikh 31 Ogos. Demikian juga setelah daripada laungan kemerdekaan yang dilakukan sebanyak 3 kali, ramai kita terlepas pandang apa yang berlaku setelah daripada laungan kemerdekaan adalah laungan azan yang dilakukan oleh Tuan Guru almarhum Syekh Hasan Al-Azhari, yang ketika itu baru hampirnya lebih kurang 29 ke 30 tahun sahaja. Ketika itu diminta beri penghormatan, dilakukan di azan di hadapan semua hadirin yang hadir pada hari yang atau pada hari dan detik yang bersejarah itu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kemerdekaan yang dicapai itu mestilah berada di atasnya itu kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah pun yang maha besar. Maknanya kemerdekaan yang dicapai, kebahagiaan yang dicapai, kepuasan dicapai, jangan kita lupakan Islam itu sendiri. Jangan kita lupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam kita menyambut kemerdekaan, kerana ini intisari kemerdekaan yang sebenar. Muslimin rahmati oleh Allah, andai kita renung balik beberapa sejarah-sejarah
didatangi oleh orang yang lain, diambil hak-haknya, kerana negara ini milik kita, tanah ini milik kita, dan hasil buminya itu mesti dan pasti dimiliki dan dinikmati oleh rakyatnya sendiri, maka mereka bangun dan berjuang. Dan kebanyakan mereka berjuang itu ada institusi pondok yang berada di belakang mereka, ada tuan-tuan guru yang ada di belakang mereka yang sentiasa membakar semangat jihad dan sebagainya. Contoh yang kita boleh ambil apa yang berlaku kepada Tok Janggut satu ketika dahulu yang dikenali sebagai Haji Mat Hassan Panglima Mat Munas ini, yang berlaku di Kelantan. Tok Janggut berjuang, bukan perjuangan saja-saja, tetapi perjuangan itu adalah sebalik keagamaan. Apa yang berlaku kepada dia pada 25 Mei 1915, dia bersama bawa 1,000 orang di belakang dia. Dia tunggu, dia duduk di hadapan untuk menentang Inggeris yang berada di Kelantan ketika itu dengan 1,000 orang. Apa yang berlaku? Akhirnya dia telah jadi syahid kerana mempertahankan negara dan tanah air dan agamanya, sehingga dia digantung di padang merdeka, seolah-olah Inggeris ketika itu memberi satu amaran kepada orang yang ada di tanah Melayu ketika itu, kalau kamu cuba untuk menentang kami, ini akibatnya yang akan berlaku kepada kamu. Tetapi pejuang-pejuang kita di tanah air ketika itu bukan sebarang semangat mereka. Walaupun mereka melihat di Kelantan itu, walaupun mereka melihat di Kelantan yang digantung dan sebagainya, tetapi semangat mereka untuk mempertahankan negara itu tak pernah hilang. Demikian juga di Terengganu, Tuan Haji Abdul Rahman Limbung, yang akhirnya perjuangan mereka itu, balasan daripada perjuangan itu apa berlaku? Dia dibuang negeri. Di mana dibuang negeri? Di Mekah, sehingga meninggal dunia atau menghembuskan nafas terakhir di Mekah. Ini perjuangan atau nilai perjuangan yang perlu dibayar apabila menentang Inggeris ketika itu kerana mempertahankan Islam dan tanah air. Demikian juga apa yang berlaku di Pahang. Kita ada Datuk Rahman, kita ada Tok Gajah, kita ada Mat Kilau, tetapi kesemua mereka itu bergerak di balik seorang tuan guru yang mulia, Tok Kubalok dan Tok Kenali, yang berada di kalangan di belakang mereka, yang sentiasa menyiumkan roh-roh jihad kepada mereka. Demikian ketika Nabi SAW melakukan pembukaan kota Mekah, seolah-olah memerdekakan kota Mekah, hampir 10,000 umat Islam masuk ke kota Mekah ketika itu. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika datang bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika pembukaan kota Mekah, kamu melihat bagaimana berduyun-duyun, berbondong-bondong manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dua arahan Allah apabila kejayaan dan kecemerlangan dikecapi apabila berjaya masuk ke Mekah. Yang pertama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu mengucapkan tasbih, hendaklah kamu memuji Tuhan kamu kerana kejayaan yang dikecapi itu bukan semata-mata kecerdikan kamu, semata-mata atas usaha kamu, semata-mata atas titik peluh kamu. Itu keizinan daripada Allah untuk kamu memerdekakan negara kamu, memerdekakan negeri kamu daripada syirik, untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ajaran Islam apabila kita menyambut kemerdekaan, sambut dengan keinsafan, tasbih kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intipati atau intisari 65 tahun kemerdekaan. Tapi muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai sekiranya 8 tahun sambutan hari kemerdekaan
dirahmati oleh Allah, andai pejuang ini ada bersama dengan kita dan melihat reaksi dan gelagat anak-anak muda kita atau kita sendiri yang menyambut kemerdekaan, pasti dulu sedih dalam hati mereka kerana mereka berjuang bermati-matian untuk dapatkan negara dan Islam ini. Tetapi bila datang pada kita, sikit pun kita tidak menghargai kemerdekaan dan negara yang ada pada kita, bahkan kita melakukan benda-benda yang boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepada kita. Muslimin rahmani oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat setiap kali kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, Allah akan tambahkan pada kita, Allah beri kenikmatan pada kita. Jangan kita menjadi seperti mana kerajaan Sabak satu ketika dahulu yang Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam Al-Quran berkaitan dengan kerajaan Sabak. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana li sabarin fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Pada kerajaan Sabak itu ada satu pengajaran yang besar. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Satu ketika dahulu kerajaan Sabak Allah beri pada dia kemewahan, buah-buahan, suburnya tanah, cantik seluas mata memandang. Kiri dan kanan jalan itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, pemandangan yang sangat cantik, buah-buahan yang subur, hasil yang banyak, sayur yang banyak, buah-buahan yang manis, dan semua negara dia seolah-olah landscape yang sangat cantik di negara dia. Apa yang Allah minta kepada kerajaan Sabak itu adalah kulu birrizqi rabbikum washkuru lahu. Makan atas nikmat yang Allah beri pada kamu. Boleh kamu nikmati, cuma satu je, jangan lupa terima kasih atas nikmat yang aku beri pada kamu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara rakyat yang baik dan Allah Subhanahu wa taala juga adalah Tuhan yang pengampun. Tetapi muslimin rahmati oleh Allah, kerajaan Sabak penduduknya ketika itu menafikan nikmat yang Allah beri pada dia. Tak tahu kena-mena dari Tuhan dalam kerja ni. Kami yang bangun, kami buat kerja, titik peluh kami, Tuhan tak ada kena-mena dengan usaha kami. Fa'aradu, kata Allah, mereka berpaling atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada mereka. Apa yang berlaku kepada mereka akhirnya? Tempangan ma'arif yang besar yang menyimpan ayat yang sangat banyak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pecah, dan tempangan itu mengeluarkan air yang sangat banyak dan memusnahkan total loss, habis semua negara dengan cantik, dengan hilang, dengan buah-buahan, nikmat, semuanya hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, kadzalika najzi kulla kafur. Demikian itu balasan pada mereka yang tidak pernah berhenti untuk terima kasih. Hari ini nikmat Allah beri pada kita ketenangan, kebahagiaan, kesenangan. Nak main semayang pun mudah. Bapa amat orang Islam di luar negara pakai tudung, direntak tudung dia. Bapa amat orang Islam nak semayang, diletakkan bom, berasa asap tengah semayang, berasa lari. Hari ini banyak nikmat Allah beri pada kita. Jangan kita jadi seperti kerajaan Sabak yang lupakan nikmat kemerdekaan, kebahagiaan, kemakmuran yang Allah beri pada mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu beritahu kamu, sesungguhnya kamu, andai kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat aku kepada kamu. Dan andai sekiranya kamu mengkufuri nikmat itu, ingatlah azab aku amat pedih. Muslimin rahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan daripada khutbah pada hari ini, boleh kita simpulkan kepada tiga. Yang pertama, hayatilah sejarah kemerdekaan negara agar kita lebih mengerti dan menghargai sebuah keamanan yang besar harganya. Yang kedua, umat Islam mesti segera sedar bahawa ucapan bersyukur itu adalah yang terbaik untuk mengisi sesebuah kemerdekaan. Dan pastikan kiblat mereka tidak adalah Islam sebagai cara hidup, bukan memakai fikiran atau acuan penjajah yang pernah menjajah mereka satu ketika dahulu. Dan yang terakhir, cintai tanah air dan kemerdekaan kita ini dengan penuh
keinsapan. Jika tidak memeliharanya, pasti dia akan musnah dan hancur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Ingatlah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Maut akan menamatkan segalanya. Apa yang dilakukan di sini, kebaikan yang dilakukan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Andai sekiranya dosa dan kesilapan dilakukan, maka akan dibalas dengan setimpal dengan apa yang dilakukan. Apa yang kita semai di dunia, itulah nantinya kita akan tuai nanti di akhirat. Jadilah kita seperti hadis Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti seorang musafir yang hanya lalu singgah di kawasan. Kerana perjalanan kita menuju akhirat itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Moga-moga sedikit sebanyak peringatan pada mimbar memberi faedah kepada saya selaku khatib berbicara dan semua hadirin pada hari yang penuh barakah ini. Muslimin rahmati oleh Allah, sebelum saya tutup dengan selawat dan doa, suka saya nak ingatkan satu benda. Ramai di kita kalangan kita kadang-kadang apabila kita sembahyang, kita pakai t-shirt bila kita sembahyang. Dan apabila kita rukuk dan apabila kita sujud, sebahagian daripada atas pinggang kita ni, atas pada seluar ni, dia akan terdedah nampak kulit kita. Kerana awal kita daripada pusat sampai ke lutut, kawasan tu tak boleh dinampak. Kerana itu adalah min mudhilatus solat, daripada benda-benda yang boleh batalkan solat. Jadi pastikan ketika rukuk, kalau baju kita pendek, kita angkat seluar kita ke atas pada paras pusat, atau kaki masuk baju kita di dalam, supaya bila kita rukuk dan sujud, kena kita tunggu khatib sembahyang dan sebagainya, akhirnya sembahyang kita tak diiktiraf oleh Allah Ta'ala kerana minor mistake macam ni. Jadi jaga ibadah kita sembahyang, pastikan pakaian kita pakaian yang sempurna dan lengkap supaya tidak ada mana-mana bahagian daripada aurat kita yang terdedah ketika sembahyang. Muslimin rahmati oleh Allah, pada Jumaat yang penuh barakah ini, mari sama-sama kita selawat kepada Nabi SAW. Kerana baginda SAW menyebut, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah akhiruhum 'alayhi salatan. Yang paling utama nanti di sisi aku di akhirat adalah orang yang paling banyak selawat daripada aku. Dan Allah Subhanahu wa taala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih qulubana wastur 'uyunana wa ghfir dhunubana واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء
wa itaa'il